Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Saifullah bin Harudin BP 24160371. Pada bagian ini saya akan menerangkan tentang latar belakang perniagaan kami, yaitu Sanggar Daeng. Sanggar Daeng merupakan perniagaan yang menawarkan makanan tradisional Bugis, yaitu Sanggar Papek. Nama Sanggar Daeng ini dipilih karena ada perkataan Daeng yang merupakan melambangkan penghormatan kepada masyarakat Bugis. Dengan tagline sekali rasa langsung mengkamit hati, kami mengekalkan keaslian rasa tradisional sambil memberikan pengalaman baharu kepada pelanggan melalui produk yang berkualiti. Seterusnya bagi jenis praktikum, Sanggar Daeng dalam kategori perniagaan makanan dan minuman. Produk utama kami ialah Sanggar Papek yang menggunakan bahan khas seperti pisang dan disediakan bersama sambal khas. Melalui praktikum ini, kami memberikan fokus kepada penghasilan produk, pembungkusan, pemasaran, serta jualan kepada pelanggan. Selain menjana nilai komersial, kami juga berusaha mengekalkan warisan makanan tradisional Bugis. Untuk jenis industri pula, Sanggar Daeng berada dalam industri food and beverage. Industri ini mempunyai permintaan yang tinggi karena makanan merupakan keperluan harian masyarakat. Kami melihat peluang untuk memperkenalkan makanan tradisional Bugis dengan pendekatan yang lebih modern. Selain menitik beratkan kualitas rasa, kami juga memberi perhatian kepada pembungkusan dan pemasaran supaya produk lebih menarik serta mampu bersaing dalam pasaran kini. Selanjutnya yaitu carta organisasi. Oke, untuk carta organisasi kami terdapat 8 orang ahli. Yang pertama Muhammad Saifullah bin Harudin yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif yaitu CEO kami. Kemudian ada Nur Syairah binti Indal Bangsawan yang merupakan sebagai khidmat pelanggan, dan di bawahnya ada Excel Lina Liming yang merupakan pembantu khidmat pelanggan. Selanjutnya ada Aileen binti Kamal yang merupakan pengurus keuangan kami, dan selanjutnya ada saya sendiri Nur Syarmila binti Absar yang merupakan media dan publicity, dan yang selanjutnya ada Nur Syairah Atika binti Baco yang merupakan ahli logistik dan pengantaran. Selanjutnya ada Siti Khadijah binti Abdullah yang merupakan pengurus operasi dan dibantu dengan Nurul Fadilah sebagai pembantu pengurus operasi. Untuk visi kami adalah kami menjadi jenama makanan tradisional Bugis yang dikenali di peringkat tempatan dan nasional. Untuk misi kami adalah menyediakan produk berkualiti, menawarkan harga berpatutan, dan memperkenalkan makanan tradisional kepada masyarakat. Dan yang selanjutnya ada objektif kami ialah yang pertama memartabatkan makanan tradisional Bugis, yang kedua memenuhi permintaan pasaran, dan yang terakhir menawarkan produk berkualiti kepada pelanggan. Dan berikut merupakan tugasan dan peranan kami mengikut jawatan masing-masing. Itu saja daripada saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syairah Atika binti Baco memegang nomor matriks BP 24110177. Sekarang saya akan bentangkan bahagian pencapaian, di mana kita akan klik pencapaian, dan di sini apabila kita scroll ke bawah, kita akan jumpa pencapaian jualan, pencapaian media sosial, dan maklum balas pelanggan. Untuk pencapaian jualan, sepanjang projek ini dijalankan, Sanggar Daeng telah mencatat jumlah jualan sebanyak RM1601 dengan keuntungan sebanyak RM920.28 dan sebanyak 177 set sanggar, 4 set sanggar sahaja, dan 15 sambal berjaya dijual. Untuk pencapaian media sosial, dari segi media sosial, Sanggar Daeng telah berjaya meningkatkan kehadiran digital dengan 432 pengikut di Instagram, 358 di TikTok, dan 37 di Facebook. TikTok turut mencatat 1122 tanda suka, menunjukkan kandungan kami mendapat sambutan yang baik. Untuk maklum balas pelanggan, majoriti pelanggan memberikan maklum balas yang positif. Mereka menyatakan Sanggar Daeng kami unik, sedap dan berbaloi dengan harga yang telah ditawarkan, dan mereka juga menunjukkan minat untuk membeli semula sanggar kami. Dan kita scroll ke bawah lagi, kita akan jumpa pencapaian perniagaan di sini secara keseluruhannya. Objektif perniagaan kami telah pun tercapai. Sanggar Daeng berjaya memperkenalkan makanan tradisional Bugis, menarik pelanggan melalui media sosial serta mengurus tempahan dan pengantaran dengan lancar. Untuk pencapaian Facebook, dalam tempoh 28 hari, Facebook mencatat 343 tontonan, 24 interaksi, dan 10 pengikut baharu, yang mana menunjukkan peningkatan pencapaian penglibatan pengguna. Untuk pencapaian Instagram, apabila kita scroll ke bawah, kita akan jumpa pencapaian Instagram, iaitu bagi Instagram, akaun kami memperoleh 12.469 tontonan, pencapaian sebanyak 1.280 akaun, dan meningkatkan kepada 447 pengikut. Antaran atau post merupakan kandungan yang paling berkesan. Untuk pencapaian TikTok pula, sepanjang 365 hari, TikTok merekodkan 20.6 ribu tontonan, kandungan dengan majoriti trafik datang daripada FYP. Fungsi live juga berpotensi digunakan untuk meningkatkan lagi interaksi pada masa hadapan. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, prestasi jualan, media sosial, dan maklum pelanggan menunjukkan hasil yang positif, serta telah membuktikan objektif perniagaan Sanggar Daeng telah berjaya dicapai. Dan bahagian ini telah disediakan oleh Nur Syairah Atika, iaitu saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Saya akan membentangkan tentang profit company, di mana kumpulan kami terdiri daripada 8 orang ahli, dan setiap ahli menyumbangkan RM20 dan menjadikan modal permulaan kami adalah sebanyak RM160. Dan seterusnya adalah total sale, menunjukkan rekod jualan bagi setiap batch dari bulan April hingga Mei. Jadi termasuk jualan Mas Expo juga, dengan jumlah keseluruhan jualan sebanyak RM1.601, dan bagi income statement, jumlah jualan yang kami peroleh ialah RM1.601. Manakala jumlah perbelanjaan ialah RM680.72. Selepas ditolak semua kos, kami memperoleh keuntungan bersih sebanyak RM928, iaitu sekitar RM115% bagi setiap ahli. Untuk cash flow, kami merekodkan semua aliran masuk dan keluar wang untuk memastikan keuangan sentiasa teratur. Dan pada akhir projek, bagi tunai kami ialah RM928, selaras dengan keuntungan yang diperoleh. Ini adalah kami punya co-e-commerce, dan akhir sekali break even analisis menunjukkan analisis jualan yang perlu, tapi oleh disebabkan jualan kami melebihi jumlah tersebut, ini membuktikan perniagaan kami berjaya memperoleh keuntungan.
Assalamualaikum, nama saya Nur Fadila, nomor matriks BP 201 Saya akan membentangkan tentang jenis masalah yang dihadapi oleh sanggar dayung. Yang pertama, bekalan pisang yang tidak konsisten. Bekalan pisang ini mungkin terjejas akibat faktor cuaca atau masalah pembekal sekaligus mengganggu pengeluaran produk. Selain itu, kenaikan harga bahan mentah. Kenaikan harga bahan mentah juga merupakan jenis masalah yang dihadapi oleh sanggar dayung karena peningkatan harga pisang, minyak masak, dan bahan pembungkusan boleh meningkatkan kos pengeluaran. Yang ketiga, persaingan daripada makanan viral. Kemunculan berbagai makanan viral boleh mengurangkan minat pelanggan terhadap produk sanggar dayung. Yang keempat, produk boleh menjadi lembek jika disimpan terlalu lama. Hal ini boleh menjejaskan keranggupan dan kualiti produk. Selain itu, penyimpanan di tempat yang lembab atau pembungkusan yang tidak kerap udara juga boleh mempercepatkan perubahan tekstur produk. Dan akhir sekali ialah risiko kelewatan penghantaran. Jumlah tempatan yang tinggi boleh menyebabkan kelewatan dalam proses penghantaran kepada pelanggan. Selain itu, faktor seperti kekurangan tenaga kerja, masalah logistik, cuaca buruk, atau kelewatan daripada pihak kuliah juga boleh menyumbang kepada masalah tersebut. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke bahagian solusi, yang mana solusi pertama ialah menambah lebih daripada satu pembekal bahan mentah. Ini langkah untuk memastikan bekalan sentiasa mencukupi dan tidak bergantung kepada satu pembekal sahaja. Yang kedua ialah memantau harga pasaran secara berkala. Pemantauan harga membantu mengawal kos pengeluaran dengan lebih berkesan. Dan yang ketiga ialah menggunakan TikTok, Instagram, dan Facebook untuk promosi, di mana media sosial digunakan untuk meningkatkan promosi dan menarik lebih ramai pelanggan. Yang keempat ialah menyediakan produk dalam kuantiti yang kecil. Produk disediakan mengikut keperluan bagi memastikan kesegaran dan kualiti yang terjaga. Yang terakhir ialah membahagikan tugas ahli secara sistematik. Pembagian tugas yang jelas dapat meningkatkan kecekapan operasi dan mengurangkan kelewatan penghantaran. Seterusnya kita masuk ke bahagian cadangan masa hadapan. Pada masa hadapan, perniagaan ini bercadang untuk memperkukuhkan pengurusan bekalan bahan mentah dengan menambah bilangan pembekal bagi memastikan bekalan sentiasa mencukupi. Selain itu, pemantauan harga pasaran akan dilakukan secara berkala bagi membantu mengawal kos pengeluaran dan meningkatkan keuntungan dari segi pemasaran. Penggunaan media sosial akan dipertingkatkan bagi memperluaskan capaian pelanggan dan meningkatkan kesedaran terhadap produk yang ditawarkan. Perniagaan juga akan mengekalkan amalan menyediakan produk mengikut permintaan bagi menjamin kesegaran dan kualiti makanan. Di samping itu, pembagian tugas yang lebih sistematik akan diteruskan untuk meningkatkan kecekapan operasi dan memastikan kekhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syamila binti Absar. Hari ini akan menjelaskan tentang bahagian promosi. Ini adalah platform yang kami gunakan sepanjang sanggar daya yang dilaksanakan. Antara platform yang digunakan ialah Instagram, TikTok, WhatsApp, dan juga Facebook. Di sini juga kami telah sertakan username dan juga nombor telefon untuk rujukan selanjutnya. Untuk strategi promosi yang kami gunakan sepanjang APK dijalankan ialah soft selling posting, hard sell posting, poster digital, dan teaser produk. Selain itu kami juga melakukan promosi semasa Expo APK yang dimana benda itu dijalankan secara fisikal secara face to face. Untuk promosi minggu pertama dan minggu 2 sehingga minggu ketiga tetap konsisten, kami tetap mempromosikan di media platform WhatsApp, Instagram, dan juga TikTok. Namun pada minggu 4 terdapat sedikit perubahan, yaitu kepada platform Facebook. Hal ini karena Facebook saya sebagai ahli media dan publicity mempunyai sedikit masalah teknikal, maka dari itu kami terpaksa tangguhkan dan terpaksa mempromosi Facebook pada minggu yang keempat. Dan ini pula promosi pada minggu Expo, yaitu 21 Mei 2026. Kami tetap memposting poster dan juga video kepada followers Sanggar Daeng untuk meningkatkan lagi kedatangan dan kehadiran pelanggan pada Expo kami. Kita masuk pula ke bahagian feedback. First kita akan klik feedback, dan apabila kita scroll, bahagian pertama ialah kita akan jumpa batch pertama pada 4 Mei 2026. Di sini ada gambar feedback customer untuk batch pertama, dan scroll ke bawah ada feedback daripada pelanggan, dan di bawah lagi ada batch kedua. Sama juga ada feedback daripada pelanggan, batch ketiga, batch keempat, dan semasa Expo. Ini merupakan gambar-gambar yang telah kami tangkap pada hari Expo, yaitu pada 21 Mei 2026. Itu saja pembentangan bagi website kami daripada ahli sanggar daeng. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan bentangkan bagian lampiran. Untuk lampiran dia ringkas saja. Untuk lampiran R&D kami telah mencoba dan juga memberikan pandangan ahli masing-masing tentang baik dan buruk kami punya produk. Terus untuk lampiran week 1, pre-order sanggar batch 1 telah pun dilaksanakan. Lampiran week 2 juga. Lampiran week 3 kami kerap dan konsisten membuat open pre-order sampailah sehinggalah week 4. Selanjutnya untuk lampiran week 5 pula adalah di mana Expo Practicum, bisnis practicum kami telah dijalankan. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Itu saja pembentangan bagi website kami daripada ahli sanggar daeng. Sekian dan terima kasih.